وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله ومن تبعهم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya kasihi saudara pengerusi majelis, pengerusi masjid, timbalan pengerusi masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran hanya saja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan kasih sayang daripada Allah, limpah kurniaan daripada Allah, taufik, hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan dalam satu majlis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannati farda'u." Apabila kamu jumpa satu taman daripada taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kamu singgah duduk di dalam taman syurga tersebut. Sahabat bertanya, "Ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apakah taman syurga yang engkau maksudkan itu ya Rasulullah? Nabi bersabda, "Al-masajidu," yaitu masjid-masjid. Yang pertama. Kemudian Nabi bersabda lagi, "Idza marartum bi riyadil jannati farda'u." Apabila kamu lalu dan kamu nampak ada taman-taman syurga di hadapan kamu, farda'u, maka hendaklah kamu singgah dan duduk dalam taman syurga tersebut. Sahabat bertanya lagi, "Ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apakah taman syurga itu ya Rasulullah? Nabi bersabda, "Hilaqudz dzikri," halaka-halaka ilmu, halaka-halaka iman, halaka-halaka zikir yang mengingatkan kamu kepada Allah. Jadi kita berada di dalam masjid, berada pula di dalam majlis ilmu. Kata para ulama, duduk di dalam taman syurga, di dalam taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan kata Syekh Said Ali Al-Banjari rahimahullah dalam kitabnya Tariqul Kamil Hayatul Mu'min bagi tahu, siapa sahaja manusia yang tidak pernah singgah, yang tidak pernah duduk di dalam taman-taman syurga di dunia ini, maka mustahil sama sekali dia akan dapat masuk ke dalam taman-taman syurga yang sebenar di hari akhirat kelak. Macam mana mau masuk taman syurga sebenar di hari akhirat kalau taman syurga di dunia ini pun dia tidak pernah pijak? Maka sebab itu kita syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan hidayat daripada Allah kita dipilih dalam jutaan manusia. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala duduk sekejap di dalam satu majlis yang kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyebutkan, "Ta'allam baban minal ilmi afdalu min ibadatin sittina sanatan." Duduk sekejap mempelajari satu bab daripada ilmu. Bukan satu kitab, bukan satu pelajaran, satu bab sahaja. Duduk mendengar satu bab daripada ilmu. Misalnya malam ini bab kita satu saja, ambang Ramadan. Ceramah tentang ambang Ramadan. Belajar, duduk sekejap, mungkin tak sampai, mungkin 30 minit, mungkin 60 minit, mungkin 1 jam setengah. Hanya duduk sekejap sahaja. Ta'allam baban minal ilmi, belajar satu bab sahaja daripada ilmu. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, afdalu min ibadatin sittina sanatan. Kita duduk sekejap ini lebih baik dan lebih besar pahalanya daripada orang yang sedang beribadat selama 60 tahun tanpa henti. Dia duduk baca Quran, dia sembahyang sunat, dia puasa lagi, dia tahajud lagi, dia zikir lagi, dia baca Quran lagi. 60 tahun tanpa henti lebih baik orang yang duduk sekejap tanpa ilmu, duduk sekejap mendengar ilmu walaupun dia tidur.
Walaupun dia tidur saja, duduk dalam majlis ilmu lebih baik daripada orang yang sedang beribadat selama 60 tahun tanpa henti. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya menyebutkan, "Ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah, la yuriduna bidzalika illa wajha, illa nadahum munadim minas sama' an qumu maghfuran lakum faqad budilat sayyi'atikum hasanat." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, "Ma min qaumin", tidak ada satu kaum pun. Tak kisahlah dia itu kaum apa? Bugis kah? Bajau kah? Suluk kah? Jawa kah? Apa sahaja dia punya kaum. Sama ada mereka itu duduk dalam satu kaum yang sama ataupun duduk bercampur di dengan pelbagai kaum. Ma min qaumin ijtama'u yadhkurunallah. Tidak adalah suatu kaum yang duduk berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala yadhkurunallah. Apa mereka buat? Mereka buat dalam majlis ini hanya saja untuk yadhkurunallah, semata-mata untuk mengingati Allah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan mau dapat fadilat hadis ini, mau dapat ganjaran yang Nabi sebutkan dalam hadis ini, tuan-tuan kena ikut apa yang Nabi cakap. Apa yang Nabi sebutkan dalam hadis ini untuk mendapatkan ganjarannya. Tapi kalau kita duduk dalam majlis ilmu ini tetapi tidak ikut apa yang Nabi sebutkan ini, ganjaran yang sangat besar yang Nabi sebutkan dalam hadis ini satu sama sekali pun kita tidak akan dapat. Ma min qaumin ijtama'u yadhkurunallah. Dan tidak adalah suatu kaum yang duduk berkumpul yadhkurunallah, semata-mata untuk mengingati Allah. La yuriduna bidzalika illa wajha. Yang mana mereka duduk dalam majlis ilmu tersebut bukan kerana terpaksa, bukan kerana kepentingan dunia, bukan kerana kepentingan diri masing-masing. Niat pertama dia yadhkurunallah, semata-mata untuk mengingati Allah. Yang kedua, tidak ada niat lain selain daripada untuk mendapatkan ridha daripada Allah. Apa kata Nabi? Illa nadahum munadin minas sama'. Selesai sahaja majlis kuliah pada malam ini, selesai sahaja ceramah pada malam ini, selesai sahaja kuliah ilmu ambang Ramadan kita pada malam ini, keluar sahaja kita daripada pintu masjid ini, illa nadahu munadim minas sama', akan terbuka pintu langit minas sama'id dunya ila sidratil muntaha. Pintu langit daripada langit dunia sampai sidratil muntaha akan terbuka. Mana langit dunia? Ni yang kita nampak sekarang ni. Inilah langit dunia. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah sebutkan dalam kitabnya Ar-Ruh, langit yang kita nampak ni belum lagi sebagai langit yang pertama. Belum langit pertama lagi. Langit yang kita nampak ni langit dunia. Langit dunia ni pun kita tak tahu di mana penghujung dia. Langit dunia. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, di atas langit dunia baru langit pertama. Berapa jarak dia? 500 tahun perjalanan. Langit dunia dengan langit yang pertama 500 tahun perjalanan sampailah ke Sidratil Muntaha. Keluar daripada masjid, selesai daripada kuliah ilmu pada malam ini, Allah akan bukakan pintu-pintu langit binas sama'id dunya ila Sidratil Muntaha, dan akan ada seruan daripada langit, an qumu maghfuran lakum faqad budilat sayyiatikum hasanat. Nabi kata, bangunlah kamu semua wahai hamba Allah yang duduk kerana mengingati Allah, yang duduk niatnya semata-mata untuk mendapatkan ridha daripada Allah. Bangunlah kamu semua dalam keadaan semua sama sekali dosa kamu telah diampunkan oleh Allah. Bukan itu sahaja yang disebutkan oleh Nabi SAW, faqad budilat sayyiatikum hasanat. Kata Nabi, semua dosa-dosa kamu yang telah diampunkan itu pula akan ditukarkan oleh Allah sebagai pahala kebajikan. Kalau ada di antara kita yang malam ini yang ada 30 tahun dia punya dosa yang belum diampunkan oleh Allah, 30 tahun dosanya masih belum diampunkan oleh Allah, dia keluar daripada pintu masjid pada malam ini, selesai daripada kuliah, 30 tahun dia punya dosa itu akan diampunkan oleh Allah dan digantikan menjadi 30 tahun pahala kebajikan percuma. Kalau dia ada 50 tahun punya dosa yang masih belum diampunkan, keluar daripada pintu masjid malam ini, usai daripada kuliah pada malam ini, 50 tahun dia punya dosa akan diampunkan, digantikan pula menjadi 50 tahun pahala. Hatta kata Nabi, kalau dia ada 100 tahun punya dosa sekalipun, 100 tahun punya dosa sekalipun yang masih belum diampunkan oleh Allah, keluar daripada majlis ilmu, 100 tahun dia punya dosa itu akan diampunkan, digantikan pula menjadi 100 tahun pahala kebajikan. Dan sekiranya ditakdirkan dia keluar daripada majlis ilmu tersebut, keluar daripada pintu masjid, ditarik ajal dia oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebab kita tidak tahu siapa di antara kita yang akan pergi dulu. Sebab ajal ni disebutkan di dalam Al-Quran, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mana datang ajal, tidak akan cepat walau sesaat, tidak akan lambat walau sesaat. Ditakdirkan oleh Allah, dia keluar daripada pintu masjid ni, dia meninggal. Duduk dalam majlis ilmu, kemudian keluar pintu masjid, selesai daripada kuliah, dia meninggal dunia. Diampunkan semua dosanya, dan kata Nabi, kayaumin waladathu ummuhu. Waktu dia mati itu sama seperti waktu dia dilahirkan oleh ibu dia, bersih daripada sebarang dosa. Sebab itu perkara ini menjadi wajib untuk kita syukuri. Menjadi wajib untuk kita syukuri. Sebab apa? Sebab dalam ratusan, dalam ribuan, dalam jutaan manusia yang ada di dalam dunia ini, kita dipilih oleh Allah untuk duduk di dalam majlis ilmu yang akan membebaskan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sigat tamrid. Ruwiya, diriwayatkan. Nabi kata, "May yanzura ila utaqaillahi minan nar, falyanzur ila almuta'allimin wal mustami'in." Kata Nabi bagi tahu kepada para sahabat, maukah aku tunjukkan kepada kamu siapa golongan-golongan yang akan selamat, diisytiharkan merdeka, bebas daripada api neraka? Apa kata Nabi? Falyanzur ilal muta'allimin wal mustami'in. Kamu lihatlah orang-orang yang belajar tentang agama dan mendengar perkara-perkara agama. Mendengar saja, tidak disyaratkan untuk faham. Dia faham kan tak faham, yang penting dia dengar. Faham tak faham belakang kira, tulis tak tulis belakang kira. Duduk hanya dengar saja. Dia tidak faham kah? Dia tidak tahu apa yang penceramah itu cakap kah? Hanya dengar saja. Kata Nabi, falyanzur ilal muta'allimin wal mustami'in. Inilah orang-orang yang akan diisytiharkan oleh Allah bebas daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu rahmat Allah terlalu luas. Sehingga kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, dikata ya Allah, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Nabi sendiri pun yang menjadi nabi yang makhluk yang paling tinggi di sisi Allah, makhluk yang paling agung di sisi Allah, makhluk yang tidak ada dosa. Kalau ada pun diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya insan yang pernah nampak Allah dengan mata kasar. Satu-satunya insan yang diperlihatkan oleh Allah khazanah-khazanah Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Nabi bersabda, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu mensyukuri nikmat Engkau. Aku tidak mampu memuji Engkau seperti mana Engkau memuji diri Engkau sendiri. Hatta Nabi sendiri pun tidak mampu untuk memuji Allah. Hak penyempurnaan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia yang paling tinggi di sisi Allah ialah mereka-mereka yang sentiasa menzahirkan kesyukuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam hanya beberapa hari sahaja lagi, dalam lebih kurang 2 minggu saja lagi, akan masuk ke dalam satu bulan yang lebih afdal daripada bulan-bulan yang lainnya. Di antara 12 bulan, inilah bulan yang paling agung. Di antara 12 bulan, inilah bulan yang paling mulia. Di antara 12 bulan, inilah bulan yang paling afdal, yang mana seseorang itu belum beramal lagi. Belum beramal lagi. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Hajar Asqalani sebutkan hadis ini di dalam kitabnya Al-Munabbihat alal Isti'dad liyaumil ma'ad. Apa kata Nabi? Man fariha bidukhuli ramadhana harramallahu jasaduhu 'alan nar. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, belum puasa lagi, belum beramal lagi, belum sembahyang lagi, belum sedekah lagi, belum zikir lagi, belum baca Quran lagi, baru gembira. Belum masuk Ramadan lagi, dia sudah gembira untuk menyambutnya. Seronok dia untuk menyambut bulan Ramadan. Harramallahu jasaduhu 'alan nar. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya daripada disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baru gembira tuh. Belum sembahyang dia lagi, belum tahajud dia lagi, belum puasa dia lagi, baru bergembira.
itu pun sudah menjadi sebab seseorang itu akan dibebaskan dan dihalang oleh Allah Subhanahu wa taala daripada disentuh jasadnya oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para sahabat Nabi bulan Rajab lagi minta sudah dengan Allah. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Bulan Rajab lagi minta dengan Allah tu. 3 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan, 2 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan, Rajab dan juga Sya'ban. Awal Rajab sudah minta, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkatilah bulan Rajab kami ini. Wa Sya'ban, dan berkatilah Sya'ban kami ini. Wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Pengharapan minta dengan Allah sungguh-sungguh untuk disampaikan kepada bulan Ramadan. Masuk Ramadan pertama seolah-olah macam hari raya bagi para sahabat. Habis Ramadan bersedih tu, seolah-olah itulah Ramadan terakhir bagi mereka. Kita terbalik, masuk Ramadan sedih. Masuk Ramadan sedih sebab kena puasa, apa tak? Kena tak boleh makan, tak boleh minum, badan jadi lemah. Belum habis lagi Ramadan, baru hari yang ketiga Ramadan. Coba tuan-tuan pergi supermarket. Baru hari ketiga Ramadan, lagu hari raya sudah. Seolah-olah apa? Kata guru kami, melakukan lagu-lagu hari raya bila mana masih dalam bulan Ramadan, seolah-olah menghalau Ramadan pergi dengan cepat dia. Seolah-olah menghalau Ramadan pergi dengan cepatnya. Ramadan belum habis, tapi sudah raikan tetamu yang bakal datang, yaitu Aidil Fitri. Di mana kemuliaan Ramadan? Di mana kemuliaan Ramadan? Sebab itu Nabi bersumpah, diaminkan doanya oleh Jibril. Nabi mengaminkan doa Jibril alaihissalam ketika Nabi sedang naik ke atas mimbar. Falam martaqad darajatan qala amin. Falam martaqad darajatan tsaniyah qala amin. Falam martaqad darajatan tsalitsah qala amin. Nabi naik di tangga yang pertama untuk berkhutbah. Nabi kata amin. Naik tangga yang kedua, Nabi kata amin. Naik tangga yang ketiga, Nabi kata amin. Kemudian Nabi berkhutbah. Selesai daripada Nabi berkhutbah, Nabi turun ke bawah. Bila Nabi turun ke bawah, sahabat terus bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, laqad sami'na minka yawman syai'an kunna ma nasma'uhu." Ya Rasulullah, hari ini kami telah mendengar sesuatu daripada engkau yang sebelumnya kami tidak pernah dengar. Sebelum ni engkau naik mimbar tak ada pun sebut amin, amin, amin. Tapi hari ini tangga pertama sebut amin, tangga kedua sebut amin, tangga yang ketiga sebut amin. Apa yang sedang berlaku wahai Rasulullah? Nabi kata, "Fa inna Jibril alaihi salam aradali thumma du'a." Jibril alaihissalam ketika aku naik tangga ini, Jibril datang bertemu aku dan berdoa. Jibril, tuan-tuan, makhluk yang menjadi ketua bagi sekalian para malaikat. Berkali-kali sudah jumpa dengan Nabi, lebih daripada ribuan kali bertemu dengan Nabi. Tapi Nabi bagi tahu, sepanjang aku jumpa dengan Jibril ni, 2 kali sahaja aku nampak Jibril ni dengan bentuk tubuh badannya yang sebenar. 2 kali saja. Ribuan kali jumpa dengan Jibril alaihissalam, hanya 2 kali saja aku nampak Jibril dengan mata kasar aku sendiri. Jibril berubah menjadi bentuk badannya yang sebenar. Yaitu yang pertama pada malam Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Ketika Allah turunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu yang pertama. Yang kedua ketika peristiwa Al-Isra dan juga Mi'raj. Ketika peristiwa Isra dan juga Mi'raj, itu saja. Yang lain lagi daripada itu, Jibril bertukar wajah menjadi seorang lelaki. Seperti mana dalam satu hadis Nabi bersabda, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, idh tala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sabadi sya'r, la yura 'alaihi atharu sabari wa la ya'rifuhu minna ahadun, hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'an al-islami." Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila." Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lam minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antal hufatal 'uratal 'alata li a'sha yatatawaluna fil bunyan
thumma intalaqa falabithtu maliyan thumma qala ya Umar atadri man as-sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lamu qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nabi bila jumpa dengan Jibril, bila mana ada perkara-perkara yang ingin Jibril sampaikan kepada Nabi, Jibril akan berubah menjadi seorang lelaki, rajulun. Jadi seorang lelaki yang tampan wajahnya, yang hitam rambutnya, yang bersih pakaian dia, Jibril. 2 kali saja Nabi nampak Jibril nih berubah bentuk menjadi makhluk yang sebenar dia. Macam mana tuan-tuan? Disebutkan di dalam kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, bila mana Nabi nampak Jibril alaihissalam dengan bentuk badannya yang sebenar, kakinya berada di bumi, kepalanya di langit yang ke-7. Di bumi kakinya, kepalanya di langit yang ke-7. Kemudian dia ada 600 sayap, 300 sebelah kanan dan 300 sebelah kiri. Kalau dia buka satu sayap dia saja, dia tutup 599 sayap. Satu dia buka, kata ulama, akan tertutuplah bumi dan segala isinya. Kali pertama Nabi nampak Jibril dengan bentuk badannya yang sebenar, Nabi kata, ma'a'adhamaka ya Jibril. Betapa besarnya badan kamu ni wahai Jibril. 7 petala bumi kakinya, kepalanya di langit yang ke-7, ada 600 sayap. Buka satu, tertutup bumi dan seisinya. Kata Nabi, wahai Muhammad, akulah penghulu kepada sekalian malaikat. Akulah ketua bagi segala malaikat, dan akulah malaikat yang paling terkecil dalam kalangan malaikat yang lain. Itu malaikat yang sangat besar, itu pun menjadi malaikat yang paling kecil. Kata Nabi, ma'a'adhamaka ya Jibril. Bukan aku yang besar wahai Muhammad. Mau tengok yang lagi besar? Sini aku bawa. Jibril bawa jumpa dengan malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Siapa malaikat Israfil? Peniup sangkakala. Dia punya trompet, dia punya seruling tuh ada 3 lubang deh. 3 lubang. Besarnya dia punya lubang tuh boleh masuk dunia dan seisinya. Baru dia punya seruling tuh boleh masuk dunia dan seisinya. Israfil alaihissalam, bila mana Nabi nampak Israfil, Nabi terkejut. Sebab Jibril yang sangat besar tuh, Nabi sangka itulah malaikat yang paling besar. Rupanya Israfil lebih besar. Kalau Jibril ada 600 sayap, Israfil ada 1200 sayap. 600 sebelah kanan, 600 sebelah kiri. 600 kanan, 600 kiri. Kalau Jibril buka satu sayapnya, tertutup bumi dan seisinya. Kalau Israfil buka satu sayapnya, Jibril dengan bumi itu yang akan tertutup. Jibril buka satu, bumi tertutup. Israfil buka satu, Jibril itu pun akan tertutup. Bahkan kata para ulama, Jibril ini boleh berlari-lari pula di atas kepala malaikat Israfil. Jibril yang sangat besar itu pun boleh berlari di atas kepala malaikat Israfil. Kata Nabi, ma'a'adhamaka ya Israfil. Besarnya kamu ni wahai Israfil. Kata Israfil, bukan aku yang besar, ada lagi yang lebih besar. Siapa dia? Malaikat Hamlatul Arsy. Malaikat penanggung arash. Dalam riwayat kata ada 4 malaikat. Dalam riwayat kata ada 6 malaikat. Dalam riwayat kata 8. Yang pegang arash Allah, yang tanggung arash Allah, yang junjung arash Allah, ada 8 malaikat. Israfil bawa Nabi jumpa malaikat Hamlatul Arsy, maka terkejut baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Malaikat Israfil yang sangat besar itu pun yang boleh menutupi Jibril, yang Jibril itu boleh berlari di atas kepala malaikat Israfil. Bila berdiri di sebelah malaikat Hamlatul Arsy yang menanggung arash, rupa-rupanya Israfil berdiri hanya di antara telinga dengan bahu dia saja. Hanya di antara telinga dengan bahu dia saja. Ini jundun min junudillah. Tentera di antara tentera-tenteranya Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh menciptakan yang lebih kecil daripada itu, bahkan yang lebih besar lagi daripada itu. Tetapi bila ada urusan-urusan agama tentang wahyu, Allah akan hantar ketua bagi sekalian malaikat, yaitu baginda Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi ketika Nabi naik atas mimbar, naik tangga yang pertama, Jibril datang sudah. Kemudian dia berdoa. Doa yang pertama sekali Jibril sebutkan, ba'uda man dzukirta indahu falam yusalli alaika. Ini yang pertama. Wahai Muhammad, celakalah orang yang mendengar namamu disebutkan di telinganya. Dia dengar namamu disebut, tetapi dia tidak berselawat kepada engkau. Itulah orang yang celaka. Sebab itu bila kita dengar nama Nabi ini, usahakan untuk selawat sallallahu alaihi wasallam, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyakkan selawat. Sebab Nabi kata, aqrabakum minni yaumal qiyamati. Orang yang paling dekat dengan aku nanti di hari akhirat.
Yang tersangat dekat. Surga Nabi nih tuan-tuan, surga yang paling tinggi. Allah sebutkan inna fil jannati mi'ati darajat. Di dalam hadis begitu apa? Inna fil jannati mi'ati darajat. Surga Allah nih dia ada 100 tingkatan, 100 darjat. Bainad darajataini kama bainas sama'i wal ardi. Jarak antara satu tingkat dengan tingkat yang lain seperti mana jaraknya antara langit dan bumi. Yang paling tinggi siapa? Surga para nabi, dipanggil Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus itu surga para nabi. Tapi ada orang yang bukan nabi, bukan rasul, tapi dia duduk bersebelahan dengan rumah-rumah para nabi, berjiran dengan nabi nanti di dalam surga para nabi. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, tapi diberi kemuliaan berjiran pula dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Siapa kata Nabi? Aqrabakum minni yaumal qiyamati. Orang yang paling dekat dengan aku di hari akhir nanti, man akthara salata alayya. Orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Kata Al-Imam Al-Hafidh As-Sakhawi dalam kitabnya Qaulul Badi' fi Salati al Habib Syafi'. Yang paling minimum, yang paling sikit orang berselawat setiap hari, satu malam 300. Itu yang paling sikit. Kalau dia mau dapat kemuliaan banyak, mendapat syafaat daripada Nabi, mendapat kemuliaan duduk rapat dengan Nabi, dia kena lebih daripada 300. Kita 30 pun susah, sudah mau buat 300 sehari semalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi. 300 sehari semalam. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha sedang menjahit pakaian. Bila dia menjahit, jarumnya terjatuh. Gelap waktu itu, sangat gelap. Bila dia menjahit pakaian, Aisyah radhiyallahu anha jatuh dia punya jarum. Bila jatuh dia punya jarum, dia meraba-raba. Dia meraba-raba mencari dia punya jarum yang patah tadi. Dia tidak nampak gelap, maka dia mencari-cari, meraba-raba. Kemudian pintunya diketuk. Assalamualaikum ya Aisyah. Assalamualaikum ya Aisyah. Assalamualaikum ya Aisyah. Siapa? Nabi. Bila Nabi buka pintu, Aisyah yang tadinya tidak nampak jarumnya, masuk saja Nabi, terus nampak dia punya jarum berkilau-kilauan. Sebab apa? Wajah Nabi terlalu terang sampai nampak benda yang berkilauan. Apa kata Aisyah? Ma adwa'a wajhuka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, betapa berserinya wajah engkau, betapa bercahayanya wajah engkau, betapa putihnya wajah engkau. Tengok tuan-tuan apa jawaban Nabi. Bila dipuji oleh Aisyah tentang wajah yang bercahaya, tengok apa kata Nabi. Nabi kata, ya Aisyah, wailul liman lam yarani. Wahai Aisyah, celakalah, binasalah orang yang tidak pernah melihat wajah ini. Coba kita fikir, kita mau tengok wajah Nabi dalam mimpi pun tidak dapat. Betul tak? Padahal Nabi sudah beritahu, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang dapat melihat wajah aku di dalam mimpi dia, bermakna dia benar-benar melihat wajah aku. Itulah wajah aku yang sebenarnya. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Sebab apa? Sebab syaitan mustahil tidak akan mampu untuk meniru wajah aku ini. Tapi masalahnya kalau kita mimpi jumpa dengan Nabi, dia bagi tahu akulah Nabi. Kita tidak pernah nampak Nabi, macam mana mau tahu itu Nabi? Ya, memang betul syaitan tidak pernah tiru wajah Nabi, tapi pernahkah kita nampak wajah Nabi untuk mensahihkan apa yang kita nampak? Sebab itu kata para ulama, untuk mendapatkan kemuliaan ini kena belajar juga syama'il, khasais. Apa kepribadian Nabi, macam mana bentuk badan Nabi, bagaimana dia punya fizikal, bagaimana serbannya, bagaimana jubahnya, bagaimana rambutnya, bagaimana wajahnya, itu kena dipelajari. Tiba-tiba datang dalam mimpi kita, sayalah Nabi, sayalah Rasulullah. Kita pun bagi tahu, Ustaz, nangis-nangis jumpa Ustaz, semalam saya mimpi jumpa Nabi Ustaz. Macam mana mukanya? Hitam Ustaz. Masya Allah. Hitam Ustaz, grebo lagi Ustaz, tidak pakai baju lagi. Kata Ustaz, itu bukan Nabi, itu Samuel Eto'o. Yang pemain bola tu, ya kan? Samuel Eto'o. Kenapa? Sebab dia tidak pernah belajar. Kena belajar juga macam mana cara fizikalnya Nabi, bagaimana bentuk wajahnya. Kemudian apa? Bila Nabi kata wailul liman lam yarani, celakalah orang yang tidak pernah melihat wajah ini. Aisyah tanya, ya Rasulullah, man lam yaraka, siapa yang tidak pernah nampak, siapa yang tidak akan nampak wajah kamu ini? Nabi kata, man dzukirta indahu falam yusalli alayya. Orang yang tidak melihat wajah ini, yang binasa, yang celaka, yang tidak melihat wajah ini, ialah orang yang mendengar namaku disebutkan di telinganya, tapi dia tidak pernah berselawat kepadaku. Bakhil, tuan-tuan, bakhil.
Nabi tiap-tiap saat doa untuk kita. Tiap-tiap saat Aisyah minta nih, ya Rasulullah doakan saya. Siapa minta? Aisyah. Siapa Aisyah? Istrinya sendiri. Istri